Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Taala kerana pada hari yang bahagia ini dapat kita bertemu lagi. Baik, untuk hari ini Ustaz nak masuk bab kefahaman Al-Quran. Okey, surah kefahaman, ini surah Ad-Duha. Okey, surah Ad-Duha. Boleh buka muka surat 26 sama-sama kita buka. Okey, baik, muka surat 26 surah Ad-Duha. Yang pertama untuk kefahaman ni mungkin kita akan masuk 2 minggu. Okey. Pertama untuk hari ini saya akan baca surah. Okey, kita akan sama-sama baca surah tersebut dan kita akan tahu maksud dia. Dan minggu yang akan datang mungkin kita akan memahami surah tersebut. Ataupun kita buat memahami apa surah ni diturunkan di mana semua kan. Okey, sebab kita ada masa banyak lagi. InsyaAllah dalam masa sekolah nanti kita akan lebihlah untuk menghafalkan dan sebagainya lah. Baik, untuk first ni saya akan baca surah dan kamu boleh sama-sama ikutlah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Surahul Azim. Baik, ini surah Ad-Duha. Saya rasa mungkin di antara kamu ramai yang dah hafal. Surah ni macam surah famous. Surah famous kan, selalu dibaca kalau pergi masjid pun. Selalu imam-imam baca surah ni terutamanya waktu subuh kan. Dan surah ni merupakan surah yang masuk dalam silibus kita dan kita faham. Silibus untuk silibus ni mungkin tak perlu menghafal, tapi dia memerlukan kita memahami. Tapi kalau hafal lagi cantik, lagi baik sebenarnya. Sebab apa? Sebab surah-surah Quran ni sebenarnya satu benda, satu pelajaran yang tidak rugi kita belajar. Tidak rugi. Jangan kata, Allah aku hafal surah ni, tahun depan dah tak belajar dah. Dah silibus lain dah. Tahun depan dah ni dah. Tak perlu. Itu mungkin pelajaran lain mungkin lah. Okay? Tapi sebenarnya Quran ni kita akan bawa sampai kita mati. Bukan mati je. Sampai hari akhirat nanti. Yang mana Quran ni, ayat Quran kita baca ni akan menjadi saksi apabila kita di akhirat nanti. Akan memberi syafaat kita. Terutamanya kita di Yaumal Mahsyar, di padang mahsyar nanti. Yang mana Quran ni kata, si fulan bin si fulan, Ahmad contohnya kan. Ahmad ni dulu banyak baca surah, banyak baca Quran. Ya Allah, semoga kau janganlah masukkan dia dalam neraka, masuk dalam syurga. Kan? Fatimah ni selalu dalam solat dia baca surah yang paling panjang, kan? So bila panjang surah, panjang surah, banyak lagi pahala dapat kan. Kan kalau surah Qul Allah kan, surah Al-Ahad tu, surah Al-Ikhlas kan, tak panjang kan. Mungkin pahala tu ada kan. Cuma bila panjang ni kita lagi inilah, lagi banyaklah pahala dia kan, lagi banyak huruf yang kita sebut tu, lagi inilah. Okey. Baik, tapi alhamdulillah kalau yang baca surah Qul Allah dan surah tu tak ada masalah. Bukan kata tak boleh. Cumanya kalau nak disusuli dengan surah-surah lain kan, mungkin pertama surah Duha, kedua surah Qul Allah, tak apalah kan. Jangan Qul Allah pertama, Qul Allah kedua, Qul Allah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak semua Qul Allah kan. Baik, kita nak terus maksud dan habislah kayaknya untuk hari ni. Okey. Baik, kefahaman tu nanti saya akan sentuh untuk minggu yang mungkin 2-3 minggu depan lagi lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Okey, waktu duha.
Wal-laili idza saja. Dan malam apabila ia sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidaklah meninggalkanmu dan ia tidak benci, iaitu yakni kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh orang musyrik. Okey. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik daripada permulaannya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha ataupun sehingga engkau berpuas hati. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ia mendapati engkau yatim piatu lalu ia memberikan perlindungan? Seterusnya, wa wajadaka dhallan fahada. Dan didapati engkau mencari-cari jalan yang benar lalu ia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan didapatinya engkau miskin lalu ia memberikan kekayaan. Fa'ammal yatima fala taghar. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar kepadanya, terhadapnya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, yakni meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebut dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Baik, surah ni secara ringkas. Secara ringkas untuk minggu ni saya bagi secara ringkas dulu. Mungkin minggu yang selepas ni, yang mungkin 2-3 minggu lagi kita masuk bab Quran, saya akan detailkan sikit dia punya maksud dia. Satu-satu saya akan detailkan. Okey, ni kan. Secara ringkas ni surah ini berkaitan dengan surah Ad-Duha ataupun Allah bersumpah dengan waktu duha, yang mana Allah memberi beberapa kata-kata kepada, terutamanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata semangat, memberi pengajaran, memberi beberapa perlindungan itu kan. Di mana ketika Nabi kecil, Nabi dah diuji dengan menjadi anak yatim piatu kan. Dan beberapa pertolongan yang banyak Allah Ta'ala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah Ta'ala mengatakan bahawa Nabi sebagai anak yatim contohnya perlu diberi perlindungan kan. Sama lah kita sekarang ni. Okay? Orang yang susah kita kena beri perlindungan, orang yang miskin kita kena bagi perlindungan dan sebagainya. Baik, itu maksud surah ni lah. Maksud secara detailnya nanti insya-Allah satu-satu maksud tu saya akan huraikan untuk dalam pelajaran Quran yang selepas inilah. Okey. Mungkin minggu depan kita masuk ulum syariah. Mungkin minggu selepas itu kalau tak sempat juga insya-Allah di sekolah nantilah. Tapi insya-Allah sempat kan. Kalau contoh minggu satu kita tak sempat semua ayat kita detail, sebab detail ayat ni memerlukan beberapa contoh dan sebagainya kan. Tak apa kalau tak sempat kan, saya akan masuk di sekolah nantilah kan. Kita pun insya-Allah masa kita ada panjang lagi, tahun depan pun kita masih lagi berjumpa ataupun menghabiskan silibus lagi kan. Jadi insya-Allah kita tak risaulah insya-Allah. Baik. Saya susuli dengan latihan sekejap. Baik, untuk latihan saya nak kamu jawab soalan ni. Soalan tentang maksud ayat juga. Maksud ayat demi ayat lah. Tapi kamu kena gariskan. Kalau yang ada printer tu boleh terus print dan kamu gariskan lah. Okay. Kalau yang tak ada printer tu salin, tak apa. Salin satu pembelajaran juga. Jangan kata salin susah lah, sakit tangan. Saya tak bagi banyak-banyak kan. Saya bagi mungkin kalau banyak salin tu macam ni saya bagi satu lah. Kan, satu kerja je, satu surat je. Jadi kamu boleh rujuk. Kalau tak ingat tak apa-apa, boleh rujuk balik buku teks dan kamu padankan lah. Okay. Saya rasa
Tak ada masalah sebab kamu boleh rujuk buku teks untuk ayat ni kalau tak faham lah. Okay? Kalau tak faham ataupun terlupa kan apa yang saya baca tadi, boleh rujuk buku teks. Saya pun ambil ni sebiji-sebiji, insyaAllah saya sebiji-sebiji dalam buku teks saya ambil berkata apa makna ayat ni. Okay? Kalau mungkin lain sikit tu, mungkin saya ringkaskan sikit lah maksud dia, tapi lebih kurang sama maksud dia. Baik, boleh buat kerja ni, nanti boleh hantar ke Ustaz. Dan kita harapkan, kita doakan, Alhamdulillah kan, seperti mana yang saya cakap minggu lepas, kita dah masuk fasa 4, dan kita insyaAllah kita akan mula bersemuka kalau tahun 6, kalau tak silap Ustaz lah, tahun 6 hujung Oktober ataupun awal November, awal bulan 11 kan, lebih kurang lah hujung bulan 10 atau awal bulan 11. Kamu pun ada yang dah ambil vaksin, jadi saya harap kita dapat sama-sama lah kita jaga SOP kan, bila masuk sekolah nanti kita jaga beberapa peraturan yang perlu ditetapkan. Sebab peraturan juga mengajar kita, mendisiplinkan kita, okay? Mengajar kita, Allah Ta'ala ajar kita ikut peraturan, terutamanya kalau dalam Islam ikut peraturan kan. Peraturan Islam apa? Solat, zakat dan sebagainya lah. Jadi kita ikut, dan peraturan yang diberi oleh manusia, mana yang baik tu kita ikut. Ini insyaAllah untuk kebaikan kita bersama, kita ikut. Dan sama-samalah kita doakan kepada Allah, semoga Allah segera angkat wabak COVID-19 ni semua keseluruhannya lah. Semoga cepat semua, bukan saja Negeri Sembilan je, semualah Malaysia dan dunia segalanya. Cuma supaya kita dapat menjalani kehidupan kita seperti normal, seperti biasa, dan tak perlu nak keluar pakai mask, dalam masjid pun boleh masuk, banyak mana pun boleh masuk kan. Jadi kita doakan moga itu akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kelemahan Ustaz. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.